Okey, kita boleh mulalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya ucapkan selamat datang kepada siri Telinisa Tales kita. Alhamdulillah kali ni kita dah bersiaran buat kali yang ketujuh. Kalau sebelum ni kita banyak berbicara tentang live reality atau kehidupan real perempuan dan juga kanak-kanak, terutamanya sepanjang pandemik. Dan kita juga bercakap tentang isu undang-undang. Hari ini kita akan mengupas tentang isu fiqh pula. Tapi fiqh terkait dengan aturan di kehidupan berkeluarga. Baik, pada hari ini Telinisa membawakan kepada anda semua Datuk Haji Ismail Yahya, mantan Ketua Hakim Syari'i Terengganu, yang akan bersama kita pada hari ini untuk berbicara tentang kupasan-kupasan isu fiqh keluarga, dan juga ditemani bersama rakan saya iaitu Airini Muzammil, dan dia juga akan menyertai perbincangan kita pada hari ini. Baik, saya rasa tanpa membuang masa, maka kita bermula dengan soalan yang pertama dululah Datuk ya. Baru-baru ni kita ada didengarkan ataupun didatangkan dengan kisah daripada Lembaga Zakat Selangor yang membawa cerita bahawa memviralkan kisah ibu tunggal muda, umurnya 30 tahun, muda, anak 6 orang, dan dalam proses diceraikan oleh lelaki oleh suaminya, dan dahlah kena cerai, ditinggalkan begitu sahaja, baru-baru ini dihalau keluar rumah, dalam keadaan pula dia baru kena diagnose kanser. Jadi dia punya beban yang menimpa dia tu berganda-ganda. Dan permasalahan ini tidak hanya menimpa kepada dia sahaja. Sepanjang pandemik ini kita dapat banyak laporan ataupun cerita-cerita bahawa ramai ibu-ibu tunggal dan juga ibu-ibu yang masih bersuami berhadapan dengan masalah kewangan akibat tidak dinafkahi oleh suami, dan yang paling membebankan adalah apabila anak-anak berada di bawah tanggungan ibu. Ini kita bercerita pasal ibu tunggal dan ibu yang ditinggalkan. Baik, jadi saya nak tanya kepada Datuk, dalam hukum ataupun dalam perbahasan hukum syarak, sejauh mana peranan Baitul Mal dalam membantu golongan mustadafin iaitu ibu tunggal ini dan ibu tinggal untuk menyara kehidupan mereka ataupun untuk membantu mereka berhadapan dengan kesukaran kewangan dan juga beban hidup? Adakah hanya sekadar 100-200 sahaja ke, atau bantuannya bagaimana yang sepatutnya yang telah dibincangkan oleh para ulama dulu, Datuk? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Persoalan nafkah ini kita kena bahagikan kepada dua berdasarkan soalan tadi. Pertamanya nafkah isteri ataupun bekas isteri, yang keduanya nafkah anak, ya. Nafkah isteri ataupun bekas isteri yang tidak disabitkan nusyuz adalah tanggungjawab suami. Nafkah anak yang mana anak itu tidak berkemampuan adalah tanggungjawab ayah. Kemudian jika nafkah itu tidak dapat ditanggung oleh suami atau ayah tadi, maka ianya pergi kepada yang lebih atas, tidak terus kepada Baitul Mal. Dia pergi kepada ayah, mana datuk lah, kepada kanak-kanak ataupun bapa mertua kepada si isteri atau bekas isteri tadi, ya. Tetapi sebelum itu saya nak jelaskan sedikit, iaitu dalam suasana yang kita hadapi ini, di agensi kerajaan kita ada juga BSK, Bahagian Sokongan Keluarga, di tiap-tiap mahkamah syariah. Cumanya penguatkuasaan melalui BSK ini bila ada perintah untuk mengenakan nafkah ke atas seorang suami atau ayah, ya. Daripada itu tidak jalan, misal kata tak jalan nafkah yang telah diperintahkan itu, boleh sementara itu dalam masa 6 bulan untuk dapat melalui BSK. BSK akan claim balik dengan
si ayah atau si bapa tadi. Oleh sebab kita ada gejala COVID-19 ini, maka saya berpendapatlah dalam kes ini ada kelontoran fleksibel dalam pelaksanaan BSK, sebab saya dapat tahulah bahawa ada beberapa mahkamah syariah, misalnya kata Wilayah Tuan, Selangor dan juga Negeri Terengganu contohnya, dana BSK ni besar. Dia dan nawaitu dia, niat dia untuk membantulah. Cuma dia ada kaedah-kaedah dia. Jadi kalaulah didapati, kalau didapati bahawa si isteri yang ditinggalkan atau si isteri yang diceraikan begitu je, dan si anak yang diabaikan, sementara proses untuk mensabitkan nafkah tu wajib ke atas suami atau atas bapa, boleh tak dibuat satu prosedur tata cara untuk sementara dapatkan bantuan daripada BSK? Sebab duit itu akan diklaim, akan tuntut balik BSK kepada si suami nanti bila ada perintah mahkamah. Itu yang pertama saya nak sebut sikit. Yang kedua, pergi kepada ayah tadi ataupun mertua. Kalau bapa mertua tak mampu, dia pergi yang lebih-lebih lagi. Contohnya ayah kepada ayah lagi. Kalau tidak ada yang tu, pergi kepada adik-beradik kepada si suami atau si ayah ni. Kemudian dah habis dah, tak ada, semuanya tidak berkemampuan, barulah pergi kepada Baitul Mal. Baitul Mal ni sama ada dia boleh memperuntukkan kadar kedaifan atau kemiskinan yang perlu diatasi oleh si perempuan atau si ibu ni dan juga si anak tadi ya. Jadi saya sebut begitu sebab kriteria nak pergi kepada Baitul Mal itu agak panjang, agak habis dululah yang ayah tak mampu, ayah kepada ayah, kemudian saudara kepada si ayah ini atau si suami ini memang tak berkemampuan kesemuanya, barulah pergi pada tanggungjawab Baitul Mal. Itu tanggungjawab Baitul Mal, dan tanggungjawab itu dia akan pergi, dia ada tengok kepada haddul kifayah, tahap keperluan, bukan sekadar macam di soal tadi RM100, RM200, bukan. Apa keperluan kepada si tadi dan juga anak-anak ya, ataupun berkait dan anak-anak. Gitu. Itu saja Mbak ini buat masa ini. Terima kasih. Okey. Baik Datuk, terima kasih atas penerangan itu tadi. Okey, seterusnya saya nak bertanya tentang isu nafkah juga. Tali Nisa ada juga menerima panggilan daripada ibu-ibu di mana mereka beritahu yang kadang-kadang si suami tidak memberi nafkah langsung pada mereka atau beri nafkah tapi RM50 macam tu atas alasan sebab si isteri dah mempunyai pendapatan sendiri. Jadi dia mampulah untuk tanggung diri dan anak-anak. Okey, bagi pendapat Datuk, bila si isteri bekerja atau mempunyai pendapatan sendiri ni, adakah suami memang tidak lagi perlu memberi nafkah kepada si isteri? Okey, dari segi hukum syaraknya, nafkah ke atas isteri itu adalah fardu ataupun dia menjadi kewajipan ke atas suami. Sama ada suami isteri itu bekerja atau tidak bekerja, ya. Itu yang kena faham dulu. Kemudian soal tanazul, soal isteri ni masih dia dah bekerja, dia belum pendapatan, dia kata tak apalah, cuma bayar air rumah je, itu pula atas isteri tu. Tapi dari segi kos apa dia artikan nafkah itu, iaitu kos bagi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, apa lagi, perubatan, pakaian saya dah sebut tadi ya. Itulah, jadi bergantung kepada taraf kehidupan si isteri tadi tu ya. Minimal setengah pendapat mengatakan minimal pakaian dua pasang setahun. Soal pakaian solat sembahyang, pakaian solat dua pasang setahun. Dua set satu tahun. Jadi itu minimal. Lepas tu yang perubatan gitu
jangan sampai isteri sakit, jangan sampai tidak berubat. Hendaklah bila dia sakit ada penawar, diberi penawar. Begitu juga kalau setengah pendapat mengatakan alat solat isteri pun kena dibutuhkan daripada sebagai nafkah isteri, ya. Makanan, taraf makan, sebab itulah tetapi saya punya pendapat dalam kisah ini lebih baiklah kalau kita si isteri itu walaupun tidak bercerai diperincikan butiran-butiran keperluan nafkah itu. Saya selalu sebut iaitu nak tuntut nafkah itu kita kena bermula daripada minum pagi. Minum pagi dinilai berapa ringgit. Minum makan tengah hari berapa. Makan malam berapa. Antara tu nak suffer berapa. Itu untuk makan minum. Kemudian tempat tinggal. Lepas itu kalau perlu pada bil api air untuk kalau sewa rumah misalnya kata berapa sebulan. Kalau perlu aircon berapa sebulan. Itu semua diperincikan untuk menjadi berapakah kadar nafkah si isteri yang patut dibayar oleh seorang suami. Sama ada dah bercerai atau tidak. Jadi bila dah begitu, kalau dalam keadaan baik pun kita si isteri ni beritahulah bang yang beritahu ini nafkah yang patut saya tunaikan kepada saya. Misal kata begitu ayat baiklah kononnya. Kemudian okey. Tetapi buat sementara ini oleh sebab saya ada pendapatan juga, saya kurangkan katakan begitu. Tapi nisbah ataupun kadar nafkah tadi begitu. Bergantung kepada apa yang telah kita pincikan tadi. Kemudian bila berlaku perceraian, timbul dua isu sama ada nafkah iddah dan juga nafkah isteri yang belum dibayar. Masa duduk bersama tu tak bayar pun misal kata, juga boleh dituntut sebagai belakang. Tengok keadaan ada alasan-alasan yang munasabah boleh dipertimbangkan oleh mahkamah sebagai nafkah kebelakangan ataupun tonggakan nafkah atas isteri. Tetapi bagi nafkah anak, bab mengenai dengan nafkah kebelakangan tidak ada. Kecuali disabitkan dahulu nafkah anak itu oleh mahkamah, dia tak bayar apa boleh sabit, boleh dituntut yang tidak dibayar itu. Selagi tidak ada tuntutan, selagi itu tidak menjadi tonggakan kepada si suami. Wajib si ayah. Wajib tu wajib tapi tidak menjadi tonggakan. Ada beza sikit antara nafkah anak dengan nafkah isteri. Ya. Jadi kesimpulannya sama ada isteri itu kerja atau isteri itu tidak kerja, nafkah isteri tetap difardukan menjadi kewajipan ke atas suami. Okay, baik Datuk, terima kasih atas penjelasan tadi. Okey, kita boleh seterusnya nak beralih lah Datuk pada topik yang seterusnya. Kita dah sentuh sikit tentang isu nafkah. Seterusnya isu kekeluargaan yang kedua adalah mengenai poligami. Okey, baru-baru ni juga tadi Nisa ada menerima panggilan di mana ada seorang isteri ni dalam musim PKP ni ada terjumpa MyKid dalam wallet si suami, dan kemudian baru masa itulah si suami mengaku yang dia dah berpoligami dan ada keluarga lain lah yang tidak diketahui oleh isteri pertama. Jadi saya nak tanya ada pendapat Datuk tentang perkahwinan poligami ni yang berdiri di atas kira kecurangan lah pada isteri dan juga dia mengabaikan anak-anak daripada family pertama, tidak memberi nafkah semua tapi berpoligami. Dalam keadaan macam ni apakah hak isteri pertama sebenarnya? Sebelum saya pergi hak isteri pertama itu, kita pergi kepada kedudukan hukum dulu kan. Hukum dibuat ataupun ditakninkan atau dijadikan hukum itu jadikan undang-undang ialah untuk manfaat kepada mereka yang terlibat dan menolak mafsadah, kerosakan ataupun kerugian ataupun kebencanaan begitu ya. Dalam kata lain ialah untuk maslahah pasangan suami isteri dan keluarga atau anak-anak bukan untuk mafsadah, bukan untuk kecelakaan ataupun untuk perkara yang buruk, dialah untuk kebaikan. Jadi kalau
berpoligami itu tidak memberi kepada kebaikan, tidak memberi kepada masalah ataupun keberuntungan, makanya ianya sudah tentu menjadi kemudaratan. Jadi bila kemudaratan itu, kemudaratan adalah tolak. Dikata apa? Dalam bab itu, dalam kaedah fiqh dikata apa? Darul mafasid muqaddam ala jalabil masalih. Kerosakan itu adalah ditolak dulu sebelum mendapat maslahah. Maksudnya kalau berpoligami itu mendatangkan kerosakan, jadi kenikmatan berpoligami itu tak timbul dah. Sebab kena tolak dulu sebab dia mendatangkan kerosakan. Maksud saya itu bukan maknanya kita menghalang poligami, tidak. Maksud saya, poligami itu bagi yang dari segi hukumnya, dia kata di situ apa huma talaq balagh minan nisa masalah itu dah jelas keharusannya. Tapi bagaimana keharusan itu, hukum itu nak di-apply, dilaksanakan dalam masyarakat sekarang. Ya? Kalau melihat kepada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa di Madinah dan semasa di Mekah sebelum itu, ya. Kita boleh banding. Semasa di Mekah, Rasulullah tidak berpoligami, tidak mempunyai isteri lebih daripada seorang. Ummahat Mukminat ni, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha saja. Kemudian di Mekah barulah Rasulullah diizinkan, disyariatkan kepada baginda dengan isteri yang lebih daripada seorang. Ya. Jadi itu nas yang kita pakai. Tetapi kalau kita lihat mendalam, mana dia ada sebab-sebab dia. Yang tu saya kata tadi, inilah yang menjadikan dasar hukum itu. Kalau di Madinah, ada sebab kenapa Rasulullah berkahwin dengan orang ini. Ada sebab dia menikah dengan orang ini. Ada sebab dipandukan oleh Allah. Rasulullah berkahwin dengan, contohnya dengan isi anak angkat baginda, isi Zaid. Ya? Jadi, hukumnya membolehkan seseorang bapa angkat berkahwin dengan bekas isi anak angkat. Hukum nak pergi hukum di situ, ya. Jadi maksud saya tadi daripada awal saya katakan bahawa hukum dibuat untuk manfaat. Untuk manfaat, bukan untuk mafsadah. Kalau untuk kerosakan tak boleh, kita kena tolak dulu. Itu pun hadis yang dijadikan kaedah fiqh. Ya. Jadi apakah soalnya sekarang? Jadi kita kena jelas kedudukan poligami ataupun kahwin lebih daripada seorang. Kena jelas dulu kedudukan dia. Adakah yang memberi mafsadah ataupun memberi manfaat. Ya? Okey. Kalaulah untuk manfaat, maslahah ummah itu, sudah tentulah tidak berlaku perkahwinan yang kedua atau yang ketiga yang disembunyikan. Mestilah dizahirkan. Ya? Kalau tidak, bermakna mesti ada sesuatu kalau ada bahasa yang mudahkan, agenda yang tersendiri yang disembunyikan. Ya? Jadi akibat dia kalau dizahirkan memberi kerosakan kepada si isteri dan anak-anak yang sejaga. Memang ikut nalurinya si isteri, mana ada seorang isteri yang mahu ianya dipandukan, alam realiti pada hari ini tidak ada. Ya? Oleh sebab itu undang-undang cuba dikanunkan supaya proses untuk berpoligami itu begitu jalan. Ya? Begitu jalan, kalau ikut undang-undang betul-betul sampai tahap yang betul-betul mendatangkan kemaslahatan kepada isteri yang tiada, anak-anak dan bakal isteri dan juga anak-anak bakal yang ada itu, barulah dapat diluluskan oleh mahkamah, oleh hakim misalnya, untuk memberi poligami. Tapi oleh sebab kita sonlak, kita sembunyikan benda-benda macam ni, kita boleh menikah di tempat-tempat tertentu, di luar negara dan sebagainya, yang boleh membenarkan sedemikian, maka berlakulah yang sebagaimana kes yang disebut sebentar tadi. Jadi lazimnya dalam keadaan kita sekarang, bila hak-hak isteri yang pertama itu dan anak-anak daripada isteri pertama itu dikemukakan ke mahkamah untuk mendapat keadilan daripada isteri yang telah berpoligami tanpa pengetahuan isteri pertama dan anak-anak, makanya kadang-kadang ianya memberi kerosakan kepada isteri pertama dan anak-anak daripada isteri pertama.
ending dia biasanya berlaku perceraian. Yang tu yang kita nampak sangatlah bahawa berpoligami itu sebenarnya memberi mafsadah kepada keluarga yang pertama. Jadi isteri yang pertama tadi boleh menuntut, tapi ending kita tahulah kemungkinan itu. Tapi dari segi boleh menuntutnya, dia boleh menuntut walaupun belum bercerai. Yang kadang-kadang orang tak perasan ialah harta semencarian. Sepanjang dia berkahwin 10 tahun ni, telah berkahwin 10 tahun, adalah harta sikit sebanyak yang dikatakan harta semencarian. Kemudian tiba-tiba suami dah dapat anak daripada isteri yang baharu. Jadi sepanjang perkahwinan itu, dia boleh tuntut apa yang harta yang dapat sepanjang perkahwinan itu, walaupun tidak bercerai. Itu yang pertama. Lepas tu, yang seterusnya tentang nafkah isteri, biarlah dijadikan satu keputusan, satu perintah yang cantik. Jangan hari ini beri, besok bulan depan tak bagi dan sebagainya. Kadang-kadang saya selalu beri perumpamaan, dia beli ikan berbeza-beza. Ini untuk suami isteri yang pertama, ikan yang kualiti rendah sikit sebagai lauk. Di isteri kedua, oleh sebab baru, bagi lauk yang lebih istimewa, ikan yang lebih mahal. Tapi bila sampai kepada isteri yang lama, yang pertama, dia katakan yang pun sama juga dengan awak punya, sebab saya adil. Ini suami telah menipu diri dia sendiri. Dia menipu di atas amanah yang telah dikurniakan dan diamanahkan oleh Allah, oleh agama Islam kepadanya, untuk menjalankan kehidupan itu secara menunaikan amanah. Jadi dia telah tidak beramanah. Jadi kalau kita sebut begitu banyak keburukan-keburukan, tentu orang kata ini golongan yang tidak setuju poligami. Sebenarnya poligami itu saya sebut tadi perkara yang diharuskan, tetapi nak mengendalikannya itu hendaklah begitu cermat dan begitu tepat, supaya tidak mendatangkan keburukan, tidak mendatangkan kemudaratan kepada suami, isteri pertama dan anak-anak. Anak-anak dia masa. Saya selalu beri contoh di mana anak-anak daripada perkahwinan berpoligami ni kadang-kadang terabai, kadang-kadang terabai. Ada kes yang daripada isteri pertama, anak-anak terabai, tapi dengan isteri yang kedua, anak-anak daripada isteri kedua itu dipelihara dengan baik. Jadi bila ditanya apakah hak-hak isteri yang pertama, jawapan dia tuntut nafkah anak, tuntut nafkah isteri, tuntut harta semencarian, tuntut nafkah anak, tuntut tempat tinggal, tuntut. Itu semua hak-hak yang diperuntukkan oleh hukum syarak kepada isteri. Itu. Terima kasih Datuk atas penjelasan. Saya nak tambah lagi terkait dengan maslahah dan juga madarah tadi tu kan. Banyak orang suka bagi alasan bahawa nak poligami sebab nak elak maksiat. Maksudnya suami berjumpa dengan seorang perempuan, katakanlah perempuan muda yang dia suka, dan nak dengan alasan nak mengelakkan maksiat, maka si isteri dipaksanya untuk menerima supaya suami dia tu dibenarkan kahwin lagi lah. Jadi saya nak tanya dengan Datuk, orang cakap nak mengelakkan maksiat ni adalah maslahat juga, tapi nampaknya ia memberi maslahat kepada suami rather than maslahat kepada isteri yang ada. Jadi apa bila kita bercakap pasal maslahat dan juga pasal mudarat, dalam isu poligami, maslahat dan mudarat ni timbangan dia berat kepada suami atau berat kepada keluarga yang ada, iaitu isteri dan anak-anak sekarang lah, timbangannya untuk menggunakan suami berkahwin lain. Itu soalan saya. Ya. Kenapa dijadikan nak mengelakkan
perbuatan maksiat itu jalan untuk menghalalkan ataupun membenarkan atau mendapat keredaan untuk berkahwin lebih berkahwin lagi seorang ataupun lebih daripada seorang, ya. Apa maksud maksiat yang hendak dielakkan, ya? Itu hanya mainan saja, ya. Maksud saya kadang-kadang alasan dibuat-buat untuk mengelakkan supaya suami ini dapat kebenaran untuk mengelakkan supaya isteri yang pertama itu tidak marah, tidak menghalang perkahwinan yang kedua. Jadi ataupun menjadi sebab untuk suami mendapat keizinan berkahwin lagi satu. Jadi pada saya lah, alasan kerana untuk mengelakkan maksiat itu tidak tepat lah. Apa maksud maksiat itu? Maksiat kononnya kerana gangguan seksual di pejabat ataupun gangguan daripada isteri yang baru. Kalau kita seorang yang betul-betul taat akan perintah Allah, seorang suami yang taat akan perintah, mana-mana perempuan yang cuba mengganggu dari segi gangguan quote-unquote lah, ya, kita tidak layan lah, sebab itu disebut dalam hadis yang menceritakan 7 golongan yang yang dilindungi di bawah lindungan Allah dengan arasy di hari kiamat nanti. Tapi ayat hadis itu memperlihatkan tentang remaja yang dicoba diganggu oleh perempuan, dia menolak gangguan perempuan itu dengan cara baik. Sekarang ni seorang lelaki suami yang diajak oleh seorang perempuan yang belum lagi kahwin untuk membuat maksiat, dikata yang kata maksiat ni. Apa salahnya kalau berpandukan hadis tersebut, tolak jelah. Di mana maksiat ni? Itu yang dikatakan 7 golongan yang dilindungi di bawah lindungan arasy nanti, ya. Tapi perkara-perkara ini ajaran agama kita ketepikan sebenarnya untuk menghalalkan kehendak kita, kehendak mereka yang mau berpoligami. Kononnya di pejabat, kononnya di tempat, di macam-macam tempat ada gangguan oleh seorang wanita. Jadi nampak sangat wanita ni jahat kan? Walhal sebenarnya tepuk tangan sebelah tak akan menjadi. Itu senang poligami pula, perumpamaan orang kita, orang tua-tua kita. Tepuk tangan sebelah tidak akan berbunyi. Dia berbunyi bila tepuk dua belah. Maksudnya mesti ada juga respon daripada suami orang tadi kepada seorang perempuan yang tidak bersuami. Itu sebab dikatakan adanya gangguan mengelakkan daripada perbuatan maksiat. Jadi alasan itu kerana alasan mengelakkan maksiat itu bukan satu alasan yang legal ataupun yang sah dari segi hukum untuk membolehkan seseorang itu mendapatkan keizinan atau kebenaran untuk berpoligami. Kemudian yang pentinglah yang dikatakan keluarga sakinah tu dibina atas dasar takwa kan. Jadi untuk isteri yang sedia ada dan anak-anak dah dipenuhi ke tanggungjawab suami. Suami telah memenuhi tanggungjawab dia sebagai suami, sebagai ayah kepada keluarga yang sedia ada. Pernah ke dia dalam rumah tangga itu dia adakan majlis ilmu untuk anak-anak. Pernah ke dalam rumah tangga itu dia adakan ajaran untuk baca Quran, ajaran untuk menunaikan solat dengan betul, ya. Jadi kalau ilmu agama ataupun ajaran agama dihidupkan dalam rumah tangga itu, barulah keluarga itu akan mendapat sakinah. Jadi bila berlaku sakinah, insya-Allah benda-benda yang akan memberi mudarat itu akan terhalang. Allah akan halang perbuatan yang menghalang berlakunya ataupun menghalang daripada keberterusan sakinah dalam rumah tangga itu. Jadi sekali lagi saya katakan bahawa isteri pertama dan anak-anak, selagi isteri itu tidak melanggari batas-batas agama, batas-batas sebagai seorang isteri yang taatkan suami, yang menjaga kebajikan anak-anak, yang menjaga kebajikan rumah tangga,
yang memelihara kehormatan suami, tidak mendedahkan keburukan suami di luar, makanya tidak patut dia dizalimi dengan diberi satu madu, bermadu ataupun berpoligami. Sekian. Alright. Okay, Datuk, kita akan berpindah kepada part yang seterusnya. Tadi kita bercakap pasal poligami. Now, tadi Datuk dah cerita pasal suami zalim dekat isteri, isteri pula berlaku so tidak redha pada suami. Maka saya kira part nusyuz ini terkait dengan hal tidak redha meredai dan juga perselisihan faham. Jadi soalan saya, apakah keadaan yang menyebabkan isteri atau suami nusyuz, dikenakan hukum nusyuz, dan adakah hanya sekadar lafaz yang adakah ia hanya sekadar dibuktikan dengan lafaz daripada pasangan masing-masing? Macam mana Datuk? Ya, dalam kitab-kitab fiqh Syafi'iyah, dia menguraikan antara nusyuz ini, antaranya kalau dinisbahkan kepada isteri, isteri tidak taat kepada kehendak suami, isteri tidak ikut suami berpindah ke tempat yang tidak mendatangkan keberbahayaan kepada isteri, isteri bermusafir tanpa keizinan suami. Itu antaranya lah ya. Tetapi di sana saya nak sampai saya umum dulu ya. Di sana ada pengecualian ya, ada pengecualian. Misal kata dikatakan kalau nak pergi ke rumah ibu bapa si isteri pun tanpa izin suami tak boleh ya. Tiba-tiba kata ini andaian dan kitab fiqh menceritalah. Tiba-tiba rumah itu terbakar, rumah yang didiami. Suami keluar pergi kerja katakan. Outstation, kata 3 hari. Katakan gitu. Isteri ini duduk di rumah tersebut. Tiba-tiba rumah itu terbakar. Oleh sebab tidak dapat keizinan suami, makanya suami isteri pun duduklah rumah tu. Terbakar-terbakarlah. Ya, redha lah. Boleh tu? Jawapan itu tentu tak boleh kan? Sebab kemembahayaan, mudarat telah ada depan kita sekarang. Jadi kita kena keluarkan diri daripada kemudaratan itu. Jadi walaupun pada ketika itu tidak ada izin suami untuk keluar rumah, maka kita kena keluar untuk menyelamatkan nyawa. Kalau tidak, kita menyerahkan diri kepada kerosakan. Mana boleh jadi kita terbakar. Perbuatan sedemikian dihukumkan sebagai perbuatan yang dilarang oleh agama. Saya beri contoh dulu ya. Jadi maksudnya dalam batasan-batasan hukum pergaulan antara suami isteri ada pengecualian-pengecualian. Janganlah kita katakan hukum batasan itu sebagai satu yang muktamad, yang konkret. Dia murunah, ada fleksibel, ada kelunturan hukum itu ya. Jadi katakan contoh working lah reality berlaku. Kadang-kadang bila terlalu letih, isteri ni lebih sikit tinggi suara daripada suami. Apa suami waktu buat? Adakah terus kata awak nusyuz? Awak tahu tak saya suami awak? Awak tak boleh meninggi suara. Begitu kan? Jawapan dia, suami kena menenangkan isteri, itu tanggungjawab suami. Ataupun pada masa itu dia keluar dulu rumah sementara untuk menyebabkan bila isteri bila dah tinggi suara, bila tidak didengar oleh suami, dia pun tak ada tempat untuk meluahkan itu. Akhirnya dia cool sendiri, automatik. Kemudian dia dah cool nanti baliklah balik. Itu satu. Yang keduanya, pada masa yang pam-pam itu, minta isteri tolong pergi ambil air sembahyang, kita sama-sama sembahyang sunat. Kerana ini dah ada dorongan-dorongan nafsu lah ni, yang tak baik lah. Boleh tak kita buat begitu? Tunjuk ajar kepada isteri supaya bila ada perasaan terlalu marah, kita sejukkan dengan berwuduk. Kalau tak tahan, tak terhakis dengan wuduk, sembahyang sunat 2 rakaat. Sekurang-kurangnya begitu Dengan sendirinya insya-Allah tak dan habis lagi wuduk rasanya. Dia marah tu akan hilang. Oleh sebab itu
Suami jangan marahkan marahnya isteri itu terus menuduh si isteri itu nusyus. Jangan kerana tingginya suara isteri maka terus menuduh isteri itu nusyus. Sebab itulah dalam undang-undang kita, dalam undang-undang keluarga, maka ditakninkan undang-undang nusyus itu sebagai satu pertukaran undang-undang. Ketidaktaatan. Nusyus kalau mudah bahasa mudah, apa makna nusyus? Ketidaktaatan. Suami tidak taat oleh isteri, isteri tidak taat oleh suami. Jadi ketidaktaatan itu saya sebut tadi, contohnya tidak dapat izin suami untuk keluar rumah, untuk izin suami untuk pergi musafir, untuk tidak mau ikut suami, kalau katakan suami berpindah, tidak mau ikut sama suami pindah, nak kekal dengan ibu bapa misalnya. Jadi itu gambaran sebagai nusyus. Jadi bagaimana nak menghapuskan ataupun mengelakkan berlaku nusyus ini, itulah di sebaliknya kalau suami itu panas badan, bad tempered, bla boleh abang yang boleh tak kita pergi ambil sama-sama wuduk yang lepas tu boleh tak lepas wuduk tu kita solat bang, abang jadi imam, saya jadi makmum, misal seperti itu berpesan sedemikian. Jadi itu cara mengelakkan terjadinya nusyuz. Dan nusyuz ini bukan hanya dengan perkataan, bukan maknanya dengan suami kata awak nusyuz, itu tidak menjadi nusyuz kecuali disabitkan oleh hakim syar'i, ya. Jadi semata-mata tinggi suara, semata-mata suami berkata kamu telah nusyuz, tidaklah menjadi isteri itu telah nusyuz. Aku kat backstage. Okey. Baik. Faham Datuk. Terima kasih. Harap penjelasan Datuk tadi beri banyak manfaat kepada isteri-isteri dan juga ibu-ibu. Seterusnya saya nak tanya, tadi Datuk ada beri beberapa senario di mana mungkin di senario itu mahkamah akan jatuhkan isteri nusyuz. Bagaimana pula dengan suami? Kita faham yang nusyuz pihak lelaki juga boleh dijatuhkan nusyuz oleh pihak mahkamah. Apakah situasi-situasi yang mahkamah menganggap si suami nusyuz? Dia pada umumnya suami ini nusyuz atas alasan-alasan yang dia tidak menunaikan hak suami, hak isteri lah. Maknanya sepatutnya dia menunaikan hak isteri. Setelah isteri taat kepada dia, maka dia kenalah tunai hak dia. Tapi dia tidak menunaikan. Itu termasuk dalam istilah nusyuz. Contohnya lah yang mudah, tak bagi nafkah, nafkah isteri tak bagi. Ini kalaulah diketengahkan, maka suami boleh disabitkan nusyuz. Boleh. Begitu juga dengan muasyarah, pergaulan yang terlalu orang panggil apa? Ego. Suami ni dia ego sikit tetapi terlalu ego tu menyebabkan boleh disabitkan sebagai nusyuz ataupun syiqaq dan tengoklah keadaan tetapi boleh disebut sebagai suami telah nusyuz ataupun kadang-kadang masuk dalam syiqaq bila mana dia telah melayani isteri dia secara ego. Segala-galanya dia. Aku sebagai suami, semuanya hendaklah menurut perintah dia. Walhal dalam hal-hal pendidikan anak-anak, dalam hal menguruskan rumah tangga, dalam memaskini rumah, dalam menyembunyikan keaiban suami, isteri lebih faham. Isteri lebih faham bagaimana keburukan suami dia tidak mau dihebahkan, tidak diberitahu. Itu kelebihan isteri, bukan kelebihan suami. Tiba-tiba suami bila isteri cuba mengelakkan keburukan suami itu dihebohkan atau diberitahu kepada orang lain melalui apa-apa macam sekarang ni macam-macam ada
internet, SMS, Facebook dan sebagainya. So, isteri ni cuba menghalang perbuatan-perbuatan yang menjatuhkan maruah suami. Tiba-tiba suami melarang pula atau suami marah. Suami sampai menengking dan akhirnya macam-macam memberi tuduhan buruk ke atas isteri. Ini juga boleh menyebabkan berlakunya nusyuk. Baik, terima kasih Datuk. Okey, sebelum kita mengambil beberapa soalan daripada penonton kita di Facebook, Datuk, saya ingin menanyakan soalan yang terakhir kepada Datuk mengenai anak tidak sah taraf. Okey, seperti yang kita maklum, persepsi masyarakat kita pada anak tidak sah taraf ni adalah tidak baik dan buruk. Kalau di sekolah itu sampai dibuli dan disisihkan oleh rakan-rakan. Klien Talinisa sendiri pun ada yang call bagi tahu yang mereka baru saja berputus tunang akibat family belah sana mengetahui dia ini anak tidak sah taraf dan sebagainya. Jadi saya nak bertanya pada Datuk, apakah sebenarnya status atau position anak tidak sah taraf ni sebenarnya dalam Islam? Adakah dia seburuk yang seperti persepsi masyarakat kita? Okey, satu soalan baiklah. Anak tak sah taraf tu yang menjadi masalah kepada masyarakat kita lah, kita kata ini anak zina. Bukan anak tak sah taraf, dia anak zina. Jadi zina ni dikatakan bukan perbuatan zina itu sendiri. Menghampiri zina pun dilarang, dihukum haram. Jadi anak zina ni macam anak haram lah kononnya. Gitu. Jadi saya ini bukanlah orang kata saya macam-macam lah. Saya tukang salah sisters Islam lah kata. Saya hanya memberi penjelasan berdasarkan pengkajian saya. Ya. Apapun yang dikatakan, apapun yang diputuskan, apa yang pun dipegang oleh perundangan negara kita pada masa itu, saya berpendapat nanti dulu saya cerita dulu. Ada seorang baru ni ada seorang student masters daripada universiti lupa dari di sebuah universiti di Sydney, Australia. Dianya adalah orang Spanyol. Bertanyakan saya mengenai dengan perkara-perkara ini lah, mengenai anak tak sah taraf, status dan sebagainya. Saya sebutlah dalam hukum yang disebutkan oleh ulama-ulama, termasuklah ulama-ulama contemporary, termasuklah peruntukan undang-undang keluarga Islam wilayah persekutuan, section 110 katakan, cantik ibarat dikatakan anak, bagaimana anak tu hendak dinasabkan. Tetapi amalan kita, budaya kita dan persepsi masyarakat kita begitu ya. Bila anak tu dilahirkan begitu apa, maka kita kata dia anak haram dan menyebabkan pandangan negatif. Saya beri contoh. Satu, bagaimana kita nak menarik supaya kita pergi kepada bukan menghukum anak itu anak haram, tapi kita rasa simpati kepada anak tersebut. Ada seorang hamba Allah, perempuan, bisu. Dia bisu ni tak boleh cakap lah. Dia paling kuat bunyi jadi perempuan. Sampai ke umur dia 14 tahun. Umur dia 14 tahun. Ayah dia ni sebenarnya tak bagilah dia sekolah menengah. Sebab ayah dia tak mampu. Dia sekolah, orang cacat kan. OKU lah. Cacat bawah orang. OKU. Jadi tak bagi sekolah. Dia setakat ajar di kampung-kampung itulah. Ketika umur dia 14 tahun, lebih kurang begitulah umurnya, dia telah dirogol oleh seorang lelaki. Jadi dia nak cerita kepada bapa dia ke bapa keluarga dia, siap orang macam mana yang merogol itu. Dia tak boleh. Bapa dia tak boleh pasti siapa dia. Tiba-tiba diizinkan Allah, rogolan pertama itu terus mengandung. Hebat tak hebat si lelaki ni. Lepas lahirlah anak. Lepas tu ditakdirkan Allah, anak tu diberi nama, B-nya tak tahu.
bin tak tahu. Kan susah. Dah lah mak begitu. Anak pula nak pergi sekolah, bin tak tahu. Bila sampai masa nak pergi sekolah, bin tak tahu. Jadi susah beban kepada anak tersebut. Saya ceritakan ini realiti yang berlaku. Walaupun boleh jadi satu contoh yang dihadapkan kepada saya. Tapi saya rasa terkesan sebab dahlah mak dia tu bukan nak pun melakukan perbuatan tersebut. Dikatakan perbuatan zina bintikrah. Bukan dia redha pun. Dan dia tak boleh nak beritahu orang. Lepas tu mengandung. Jadi anak itu jadi masa perbuatan ini dikatakan anak haram. Yang mana bin tak tahu. Akibatnya anak tu berterusan lah macam dia soalan tadi. Jadi apakah pandangan, apakah kedudukan itu? Jadi saya untuk menyelesaikan masalah ini, kita kembalilah kepada peruntukan hukum syarak mengenai perkara ini. Ya. Kita mesti orang panggil rasional, jangan tidak rasional. Apakah peruntukan hukum syarak mengenai dengan kedudukan anak-anak macam ini? Anak-anak macam ini. Anak-anak yang dikatakan lahir yang dikatakan anak zina. Yang keduanya anak yang lahir kurang daripada 6 bulan Qamariah daripada tarikh perkahwinan ibu bapa dia. Jadi saya punya pendapat, selesaikanlah isu ini berdasarkan hukum syarak. Sebab ada pendapat-pendapat di situ. Saya tak nak hurai satu persatu sebab nanti banyak perkara yang mendatangkan fitnah. Kita beritahu hukum, orang kata kita ni memberi satu pendapat liberal. Jadi susah. Dan Seksyen 13 Akta Pendaftaran Kelahiran pun dah kalau kita baca betul-betul, dia tally dengan kedudukan hukum syarak. Seksyen 13 Akta Pendaftaran Kelahiran, Akta 299, kita jawab saja lah. Di situ. Kelas tally dengan hukum syarak. Tapi kita nak pakai tak nak pakai tu, jangan terpulanglah kepada mereka yang mempunyai authority. Ya? Begitulah saja saya boleh cerita. Wallahu a'lam. Alright, terima kasih Datuk atas penjelasan tentang perihal anak tak sah taraf. Okey, sekarang kita beralih kepada soalan-soalan yang diajukan oleh penonton. Saya rasa saya pun tak nak ikut aturan yang ada kat sini sangat. Saya ikut priority tahap priority soalan lah. Okey, kita ada yang tanya pasal nusyuz ni Datuk. Dia cakap kalau isteri kena dera suami. Dan saya nak tambah kat sini, dera ni bukan takat fizikal sahaja, boleh jadi dera emosi dan mental. Lepas tu tapi takut nak minta bantuan kat luar dan keluar rumah untuk minta bantuan sebab tanpa pengetahuan suami lah, sebab takut dituduh nusyuz. Jadi pandangan Datuk bagaimana? Okey, kalau deraan berlaku, ataupun baru nak nampak deraan tu nak berlaku, eloklah kita cegah. Jadi cara cegahannya, kita boleh mengadu kepada mahkamah syariah melalui tuntutan fasakh. Dan bila kita si ni buat tuntutan fasakh, pada saat yang sama kita menuntut supaya difirakkan suami isteri ni, dipisahkan. Jangan biarkan begitu juga. Maknanya dah buat fasakh, nanti sama sampai ke isteri, suami tahu benda ni, lagi parah dia buatnya. Jadi bila dah buat tuntutan fasakh, mintakan firak. Maknanya mahkamah perintahkan suami isteri ni tinggal berasingan sehinggalah putusan muktamad mengenai tuntutan fasakh ini dibuat oleh mahkamah. Gitu. Jadi barulah perbuatan penganiayaan itu tidak berlaku dan kalaupun telah berlaku, tidak berulang. Memang pun kadang-kadang bila tuntutan fasakh dibuat kerana penganiayaan, tiba-tiba suami pergi mohon atau buat tuntutan supaya isteri kembali taat ataupun disampaikan isteri nusyuz. Ini tak boleh berlaku. Tuntutan begini tak boleh berlaku. Bila katakanlah isteri menuntut fasakh, suami dan didaftarkan, dan suami dengan itu tidak lagi berhak untuk menuntut
supaya isteri kembali taat ataupun supaya isteri ini disampaikan isyus. Itu sebab saya kata, dia tuntut dia pasal, terus dia tuntut firak. Pemisahan sementara. Itu. Okey, baik Datuk. Okey, kita beralih pada soalan yang seterusnya yang kita terima. Okey, ada yang bertanya, ada juga negara Islam yang mengharamkan poligami walaupun ada surah dalam Quran yang menyatakan tentang poligami. Pada pengetahuan Datuk, apakah basis pengharaman ini dari segi fiqh Islam? Saya ini satu soalan baik, tapi saya berpendapat, ini pendapat saya ini terlalu bersalah dan benar, tapi ini pendapat saya berdasarkan apa yang saya amati lah. Dalam ayat 129 surah An-Nisa disebut apa? Walan ta'dilu bainan nisa'i walau harustum. Kalau salah saya baca tu, saya lupa, ingatan saya lupa lah petang-petang hari ni. Maksudnya ayat itu kalau kita tengok dari segi bahasa Arabnya, lan walan tu dengan lan lam nun, waw lam nun. Kalau bahasa Arab dia ada 3 perkataan tidak, la lam lan. La tu tidak lah, lam tu tidak juga, tapi lan ni maksud dia forever and ever, tidak selama-lamanya tidak, begitu. Walan ta'dilu bainan nisa'i walau harustum. Selama-lamanya kamu tidak akan berlaku adil ke atas isi-isi kamu, walaupun kamu cenderung untuk membuat adil. Ya? Jadi atas alasan inilah setengah-setengah kamu dapat, oleh sebab hikmah ataupun tujuan perkahwinan untuk memacu kemaslahatan keluarga, mewujudkan keadilan, maka oleh sebab ayat kata tidak boleh berlaku adil di kalangan isteri-isteri, makanya digunakan ayat ini antara asbab atau sebab-sebab untuk mengatakan poligami diharamkan di negara mereka. Negara kita buat masa ini belum lagi lah sampai dekat itu, ya. Itulah yang boleh saya jawab. Okey, terima kasih Datuk. Kita ada sedikit lagi masa, boleh kita ambil lagi satu soalan daripada Devi. Okey, saya nak tanya tentang satu soalan. Okey, dalam realiti zaman sekarang, apakah pemerhatian atau pendapat Datuk tentang isu sumbangan nafkah ini, yang di mana sekarang mungkin isteri yang bekerja atau lebih besar gaji dia daripada si suami. Jadi mereka decide untuk okey, isteri pergi bekerja, suami duduk rumah jaga anak semua. Bagi Datuk, apa pendapat Datuk tentang arrangement macam ni? Pada saya, sebab wajib atas suami itu memberi nafkah kepada isteri. Jadi apa pun, sama ada sedikit atau banyak, suami mesti memberi nafkah, wajib ke atas isteri, walaupun isteri dah kerja, ya. Jadi urusan rumah tangga, pasal jaga anak dan sebagainya, kamu kena berilah kepada maid, kamu kena upahlah maid, tapi kamu kena keluar juga bekerja untuk dijadikan sumber nafkah, untuk menjadi sumber nafkah kepada isteri dan keluarga, ya. Dia tidak boleh terbalik. Walaupun isteri dia bekerja, oleh sebab kamu bekerja pangkat besar, maka kamulah memberi nafkah kepada suami dan keluarga. Tidak terbalik itu. Hak pendapatan isteri tetap pendapatan dia. Dia reda tu hal lain, isu lain. Dia takharuj, dia tarik keluar hak dia. Tetapi dari segi hukum, wajib memberi nafkah, tetap nafkah isteri kepada suami, nafkah anak kepada isteri, kepada suami. Ya. Jadi tak boleh kata kerana suami, isteri telah pun bekerja, pangkat besar, suami tak payah kerja, jadilah jadi maid di rumah, suri rumah, dan tak boleh. Dia nak jadi tu hal lain, tapi nafkah wajib kena tanggung. Okey Datuk, sekarang kita dah berada di penghujung rancangan Talini Satel siri ke-7. Saya rasa perbincangan pada hari ini, walaupun di petang-petang yang redup ini, nampak macam cuaca sejuk, kita rasa macam perbincangan dia
nampak macam agak redup jugalah, tapi sebenarnya kita banyak kupas isu yang terkait dengan kehidupan berkeluarga. Dan sememangnya isu berkeluarga ni isu yang tak pernah habis, dan kita di Sisters in Islam pun banyak menerima panggilan berkenaan dengan masalah-masalah yang terkait dengan undang-undang keluarga dan masalah yang mereka hadapi terkait dengan nafkah dan sebagainya. Jadi ini adalah masalah harian terkait dengan kehidupan bermasyarakat sekarang lah. Baik Datuk, saya hari ini sebelum kita akhiri, saya nak minta Datuk beri nasihat kepada para suami di luar sana tentang tanggungjawab mereka kepada isteri dan juga anak-anak. Sebab selalunya Datuk, orang selalu nasihat kepada isteri. Jadilah isteri solehah, jadilah isteri yang taat kepada suami, jadilah isteri yang menghormati suami. Baru-baru ni ada yang saya cakap suruh asingkan baju suami dan anak-anak sebab atas dasar adab kepada suami bila membasuh baju. Jadi Datuk, di kesempatan ini sebelum kita akhiri, silakan Datuk nasihat buat para suami di luar sana. Terima kasih. Saya ni tak pandai sangat memberi nasihat dah, tetapi dalam pada itu yang sangat penting bagi mereka yang mahu bergelar suami dan mereka yang mahu bergelar ayah, hendaklah faham akan tanggungjawab suami dan tanggungjawab isteri. Bagaimana nak faham? Jawapan dia adalah berilmu. Ilmu, amal, faham, amal. Ilmu, faham, amal. Jadi, hendaklah sentiasa menuntut ilmu, mencari ilmu, menambah ilmu, ini urusan rumah tangga. Ya. Bukan setakat berkahwin tu kerana nak berkahwin. Jadi, banyak sebenarnya ilmu-ilmu seni rumah tangga ini yang tidak dimiliki oleh suami. Bahkan tanggungjawab pun ada yang tidak tahu. Contoh yang mudah-mudah yang saya bagi, bukan masalah nafkah, bukan itu memang dah nyata, dah terang. Tapi yang mudah-mudah, misal kata mengajar isteri supaya menyediakan makanan yang patuh syariah, contohnya bagaimana nak sucikan ikan, sucikan daging supaya tidak bercampur dengan najis, misal kata begitu ya. Begitu juga dengan bagaimana nak sempurnakan wudu, bagaimana nak sempurnakan pakaian solat. Jadi walaupun dah bergelar suami, isu-isu ini belum dapat disempurnakan, maknanya belum sempurna lagi lah tanggungjawab suami ke atas isteri. Benda-benda ini bila belum sempurna, timbullah isu-isu yang diuji kepada kita ataupun yang mendorong kita supaya kembali balik. Sebenarnya berlakunya ujian-ujian ini untuk kita kembali kepada kebenaran. Jadi carilah kebenaran, jangan cari kesalahan. Kebenaran maksudnya aku belum sempurna, jadi apa kekurangan, jadi patutlah menambah kekurangan itu dengan ke ilmu dan beramal dengannya, dan mula mengajarkan, melebarluaskan ilmu yang kita faham itu kepada keluarga, ahli keluarga, isteri dan anak-anak. Sebab itulah diajar dalam rumah tangga kita, diadakan majlis ilmu di kalangan isteri dan anak-anak kita, supaya sekurang-kurangnya suara dari suami, suara dari ayah mengajar tentang sesuatu untuk panduan hidup isteri dan anak-anak itu, memberi terkesan kepada jiwa-jiwa yang dikatakan isteri dan juga anak-anak. Jadi kalau kita kurang faham benda-benda ini, patutlah kita mencari ustaz atau orang ustaz, mereka yang tahu mengajar diri kita dan mengajar juga ahli keluarga. Contoh lain, misal kata kalau kita tak pandai baca Quran, panggillah orang baca Quran kat rumah. Malu pergi tempat majlis-majlis, panggillah rumah mengaji sama Quran isteri dan anak-anak. Jangan segan, jangan malu, sebab ini ilmu yang perlu kita pegang untuk membimbing ahli keluarga kita. Wallahu a'lam.
Okey, terima kasih banyak Datuk kerana sudi berkongsi dengan kami pada hari ini. Banyak yang kita himba daripada Datuk tentang ilmu tentang fiqah kekeluargaan. Dan sebelum saya akhiri sesi Telinisa Tels pada kali ini, saya ingin mengajak ataupun mengingatkan kepada penonton-penonton di luar sana sekiranya memerlukan bantuan nasihat guaman Telinisa, bantuan Telinisa sentiasa ada untuk anda, dan talian Telinisa beroperasi daripada pukul 9 pagi sehingga 5 petang setiap hari. Jadi boleh dapatkan nombor di FB Telinisa dan juga channel-channel platform-platform Telinisa yang lain seperti Twitter dan juga Instagram. Okey, dan kita akhiri kita punya perbincangan pada hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih kerana setia bersama dengan kami sehingga ke akhir rancangan. Assalamualaikum.